Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Sheila dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Okey, pada hari ini kita akan belajar unit 2 prihatinnya kita. Okey, kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah terima kasih cikgu. Okey, ini ialah bahan kita lah pada hari ni. Kalau kamu buku teks lah. Okey, kita lihat. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, hari ni kamu akan belajar. Okey, kita tengok satu-satu ya. Okey, standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respon terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal. Okey, itu standard kandungan. Standard pembelajaran pula ialah 1.1.2 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal. Okey, itulah apa yang kamu akan belajar pada hari ini. Penting ke? Okey, tak apa. Sekejap lagi kita tahu apa yang kamu akan belajar. Okey, tengok. Okey, ini dia. Objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal dengan betul. Okey, itu objektif pembelajaran kamu. Okey, lihat pula kriteria kejayaan. Okey, murid boleh memberikan respon terhadap dua ujaran yang terdapat dalam dialog dengan betul. Okey, hari ini awak kena buat, nak selesaikan dua saja. Dua ujaran saja yang kamu kena selesaikan. Tak banyak, dua saja. Okey, kemudian kita tengok next. Okey. Mari kita belajar, okey. Kemahiran mendengar dan bertutur, bahan rujukan buku teks Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 7. Okey, muka surat 7. Okey, jadi saya nak semua murid keluarkan buku teks anda dan buka muka surat 7. Okey, siapa yang belum ambil buku teks dan keluarkan buku teks, dia boleh pergi ambil buku teks, saya bagi masa. Okey, yang dah ada buku teks depan mata, tolong buka buku teks anda. Okey, sebab kita nak belajar sekejap lagi. Okey. Kita tunggu sekejap ya. Okey, dah ambil belum? Okey, 3, 2, 1. Okey, bagus. Semua dah ada di tempat masing-masing. Kita dah nak mula belajar. Okey, dah buka muka surat 7? Okey, bagus. Okey, kita lihat apa seterusnya. Okey, sebelum kita mulakan, pembelajaran kita hari ini, kita kena kenal pasti watak utama yang ada dalam bahan grafik yang diberikan. Okey, watak utamanya ialah hadif, jidwan, rajif dan siapa lagi tu? Okey, seorang lelaki yang berkacamata. Okey, nak tahu siapa? Sekejap lagi. Okey, kalau awak lihat dalam buku teks awak boleh lihat. Okey, siapakah itu? Okey, tak apa. Kita tengok macam mana kita nak cari jawapan dengan betul. Okey. Aktiviti 1, murid perlu membaca dialog. Okey, nak baca dialog di mana? Bacalah dialog di sini di dalam buku teks muka surat 7 ada bahan grafik yang telah diberikan. Okey, nak baca dialog macam mana? Okey, semasa awak baca dialog tu, awak kena baca dengan dengan apa? Dengan betul dan menggunakan intonasi yang sesuai. Intonasi ingat tak apa? Okey, bila sebut dialog ialah maksudnya percakapan, perbualan, melebihi daripada satu orang lah.
Mungkin 2, mungkin 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maksudnya ramai, lebih pada 2. Jadi awak kena pasti. Dan baca. Dialog tu kena tahu. Masa bercakap nak bercakap macam mana? Okey, bercakap dengan jelas. Okey, guna intonasi yang sesuai. Intonasi tu ialah nada lah. Nada awak. Nada marah, nada gembira, nada sedih. Ada ton suara. Ada ton tinggi, ton rendah. Okey, itu ialah intonasi. Okey. Seterusnya, okey. Aktiviti seterusnya adalah membaca dialog. Lepas tu awak kena baca, awak kena dengar. Dengar. Kemudian cuba faham. Dengar, faham dan beri respon. Respon bagaimana? Iaitu awak perlu bertuturlah. Memberi respon dengan jawapan. Awak bertutur. Okey, bertutur dengan betul lah. Mengujarkan dialog dengan betul. Okey, berdasarkan ujaran yang terdapat dalam bahan grafik. Nanti kita tengok satu persatu. Okey. Dialog 1. Okey, dalam dialog 1, perbualan di antara Jit Wen dan Rajiv. Okey. Okey, kita lihat dialog 1. Wah, baguslah pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah kita mengadakan majlis seperti ini. Okey. Dengar betul-betul kan? Macam mana saya baca wah. Wah itu ialah kata seru. Okey, kata seru. Maksud macam kita macam mana nak kata gembira, teruja. Wah. Wah. Okey, ekspresi muka. Okey, reaksi muka juga memainkan peranan. Selain daripada intonasi, reaksi wajah. Wah. Okey, gembira. Wah. Jangan pula. Wah. Baguslah pihak sekolah hantar. Wah. Okey. Dia macam nada tu sedikit tinggi. Tapi ton suara tinggi. Tapi nada dia macam teruja. Macam gembira. Wah. Baguslah pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah kita mengadakan majlis seperti ini. Okey, penekanan di situ. Tanda seru. Tanda seru. Okey, macam huruf I terbalik itu pada hujung ayat. Itu ialah ayat serulah. Okey, kita lihat respon yang diberi oleh Rajiv. Ya, betul. Minta maaf ya. Ya, betul kata kamu. Masyarakat kita memang prihatin. Okey, itu ialah respon yang diterima daripada ujaran yang pertama. Ujaran yang dikeluarkan oleh Jit Wen. Okey, Rajiv jawab, itulah. Ya, betul kata kamu. Masyarakat kita memang prihatin. Okey, bila awak baca, mengujarkan dialog, awak kena lihat tanda baca dengan betul. Ya, selepas ya ni ada kata tanda koma. Maksudnya awak kena berhenti sekejap. Ya, betul kata kamu. Titik. Betul kata kamu. Masyarakat kita memang prihatin. Okey. Itu cara macam mana kita nak mengujarkan dialog dengan betul. Mengikut tanda baca dan tanda yang ada pada ayat itu. Kita lihat. Okey. Banyak juga sumbangan yang diberikan kepada murid-murid yang kurang bernasib baik. Siapakah yang menyumbangkannya? Okey. Sekali lagi saya ujarkan dialog Jit Wen ni. Okey. Banyak juga sumbangan yang diberikan kepada murid-murid yang kurang bernasib baik. Siapakah yang menyumbangkannya? Okey, awak boleh lihat. Okey, pada perkataan siapa yang saya warnakan dengan warna, highlightkan dengan warna kuning tu, itu ialah kata apa? Ayat untuk tanya lah, kata tanya. Kata tanya siapa, apa, di mana, bila. Bila kita belajar, awak dah belajar kan macam mana semasa kita mengujarkan kata ataupun ayat tanya, kita mesti ada penekanan dekat situ. Kita nak tahu jawapan, kita kena tanya dengan jelas. Kita kena tanya dengan bersungguh-sungguh. Siapakah yang menyumbangkannya? Okey. Siapakah yang menyumbangkannya? So, kita nak tahu. Kita menjelaskan. Kita menyebut dengan jelas dan beri penekanan. Kerana kita nak tahu jawapan. Okey. Respon. Inilah respon yang perlu awak
berikan berdasarkan bahan grafik. Ini ialah contoh ya, contoh ayat yang lengkap yang menjawab soalan itu. Contohnya ialah sumbangan ini telah diberikan oleh persatuan ibu bapa dan guru sekolah kita. Okey, ini ialah jawapan kepada siapakah yang menyumbangkannya. Okey, macam mana kita tahu jawapan ini? Okey, jika awak lihat pada bahan grafik iaitu gambar yang diberikan, kita boleh lihat okey, pada latar majlis itu telah ditulis Majlis Penyampaian Bantuan Persekolahan. Okey, terima kasih para penderma PIBG. Jasa tuan puan tetap kami kenang. Maksudnya jika kita lihat dalam bahan grafik itu, okey, bantuan ini disumbangkan oleh penderma PIBG. Okey, penyumbang ini yang pakai baju warna hijau ini merupakan salah seorang wakil PIBG. Dia mungkin merupakan pengerusi PIBG, YDP PIBG, timbalan YDP, okey, atau sesiapa wakil PIBG yang dilantik ataupun diberi kuasa untuk menyampaikan majlis bantuan lah. Okey, boleh? Jelas? Okey, nak jawab kena lihat pada bahan bantuan ataupun bahan grafik yang diberikan. Baru boleh jawab. Tak boleh main. Okey, tembak aja. Letak aja jawapan. Okey, boleh? Faham? Okey, boleh kita pergi pada dialog seterusnya. Okey, dialog ketiga. Okey. Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Okey. Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Okey, apakah? Okey, tadi macam siapa merupakan kata tanya. Begitu juga dengan apa. Jadi bila awak mengujarkan dialog ini, awak kena ada penekanan dan penegasan. Apakah barang yang diterima oleh murid-murid? Okey, dalam ayat tanya, awak akan nampak tanda tanya lah kat belakang. Jadi awak kena bagi penegasan di situ. Okey, boleh. Okey, ini ialah tugasan kedua yang awak kena selesaikan. Menjawab soalan itu, iaitu apakah barangan yang diterima oleh murid-murid. Okey, jika kita lihat, macam mana nak tahu barang yang diberi, ada tak diberitahu di situ? Ada tak ditulis dia bagi apa-apa? Okey, jika kita perhatikan, tiada. Tapi jika awak lihat dengan teliti pada muka surat 7 ini, ada gambar yang menceritakan bahan bantuan yang diberikan oleh wakil PIBG kepada murid-murid yang memerlukan. Okey, di antaranya ialah, okey, kita lihat dulu gambar utama. Okey, di pentas kelihatan seorang murid lelaki iaitu Hadif lah. Hadif sedang menerima bantuan daripada penyumbang. Okey, penyumbang bantuan iaitu wakil PIBG. Okey, apa yang dapat kita lihat ialah pakaian sekolah. Pakaian uniform sekolah. Okey, kemudian kita boleh lihat juga dalam gambar ini ada bantuan kasut sekolah. Okey, kasut sekolah. Okey, selain itu kita boleh lihat bantuannya ialah dalam gambar ini ialah alat-alat tulis. Alat-alat tulis. Okey. Seterusnya ialah buku sekolah. Mungkin buku latihan, buku aktiviti atau buku teks atau buku rujukan yang lain. Okey. Kita hanya boleh menyatakan, okey, mungkin kita boleh nyatakan hanya buku sekolah. Okey, itu dah menjawab soalan. Okey, jadi dah tahu tak macam mana nak dapat jawapan daripada bahan grafik yang diberi? Okey, jadi kita kena telitikan bahan grafik yang diberi sebelum mengujarkan dialog itu. Boleh? Okey, jadi jawapan yang boleh kita tulis di sini ialah barangan yang diterima oleh murid-murid ialah baju sekolah, kasut sekolah, beg sekolah, alat-alat tulis dan buku. Okey?
Itu ialah contoh jawapan yang boleh awak beri. Berdasarkan ujaran dialog. Jadi saya harap penerangan saya ini jelas. Semoga murid-murid dapat menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Ingat tak kriteria kejayaan awak tadi? Awak kena memberi respon terhadap dua respon. Pada dialog yang diberi. Jadi saya rasa saya dah cuba membantu awak memberikan tips bagaimana mencari jawapan yang betul berdasarkan bahan grafik yang diberi. Boleh kan? Ada tak yang tak boleh? Kalau tak boleh, awak boleh PM saya ataupun awak boleh teks dalam Google Classroom. Untuk minta penjelasan daripada saya. Saya boleh terangkan lagi. InsyaAllah. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini terdapat banyak nilai murni yang kita boleh belajar. Nilai murni, antara nilai murni utama yang kita dapat daripada pembelajaran kita hari ini ialah kita hendaklah perhatian terhadap mereka yang kurang bernasib baik. Mungkin untuk umur awak, mereka yang kurang bernasib baik itu mungkin merujuk kepada rakan-rakan sekeliling awak, rakan-rakan di sekolah awak, di kelas awak. Bagaimana prihatin? Maksud prihatin ialah awak mengambil berat. Awak peka. Perhatian ialah peka terhadap persekitaran pada rakan-rakan yang memerlukan. Contoh, ada rakan yang tidak pergi makan, tak dapat pergi makan di kantin. Dan dia juga tak bawa duit belanja ke sekolah. Kenapa? Apa yang perlu awak buat? Mungkin awak boleh bantu mereka dengan beritahu pada guru. Bagi tahu pada cikgu. Contoh macam ni lah. Assalamualaikum cikgu atau selamat sejahtera cikgu. Saya Amir. Saya nak maklumkan. Dah 3 hari saya lihat kawan saya Aminah tidak pergi ke kantin sewaktu rehat. Selain itu, saya juga tidak lihat Aminah membawa bekalan makanan. Saya risau Aminah akan lapar kerana tiada makanan. Boleh cakap dengan cikgu. Jadi, cikgu mungkin boleh bantu. Kita tak tahu di keliling kita siapa yang ada masalah. Ada mungkin kawan-kawan yang segan. Dia tak tahu macam mana nak bagi tahu. Awak juga, bukan saya tak nak kasih awak bantu mereka terus tahu. Jadi sebaik-baiknya bagi tahu guru. Kerana ada juga kawan-kawan anak-anak murid saya yang bagi tahu cikgu, saya tengok kawan saya tak ada makanan. Dia juga tak ada duit. Jadi saya bagi duit saya. Awak kena ingat duit awak terima setiap hari merupakan duit perbelanjaan awak setiap hari. Awak tak boleh bantu kawan-kawan awak setiap hari menggunakan duit belanja awak. Mungkin sekali dua boleh, tapi prihatin yang boleh awak lakukan yang lain ialah sikap prihatin yang lain ialah memberitahu guru. Jadi cikgu boleh bantu murid tu. Jadi faham? Jadi saya harap semua murid-murid saya, murid-murid 4 Dahlia, akan prihatin terhadap rakan-rakan kita, akan prihatin pada rakan-rakan yang memerlukan, kawan-kawan yang tak dapat menyiapkan kerja sekolah, mungkin tak ada pensel, tak ada buku. Boleh bagi tahu cikgu. Boleh? Janji? Bagus semua. Sekarang kita lihat tugasan awak ya. Tugasan akan saya beri pada saya sertakan dalam PDF, format PDF. Jadi nanti awak boleh lihat pada attachment yang saya beri dalam Google Classroom. Begitu juga dengan video ini. Terima kasih kerana menonton. Saya harap awak dapat sedikit ilmu untuk tajuk kita hari ini, iaitu terima kasih cikgu. Jadi saya, Cikgu Sheila, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua murid 4 Dahlia yang rajin dan sangat baik semasa belajar pada hari ini. Saya tahu semua murid-murid sangat gembira untuk belajar. Betul tak? Jadi salam terima kasih daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.